Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tun Faisal kena tamparan padu maut. Cuba mau malukan Anwar Ibrahim, kepimpinan Anwar Ibrahim dengan menyatakan kononnya pada zaman Perikatan Nasional harga RON 95 pernah mencecah RM1.25. Itu pendedahan Tun Faisal. Tapi rupa-rupanya dia cuba nak malukan Anwar Ibrahim, cuba nak mengangkat Muhyiddin. Akhirnya Muhyiddin sendiri yang kantoi dan malu. Dan dia tak sedar rupa-rupanya apa yang dia cakap itu sedang memakan diri Perikatan Nasional. Bekas timbalan Ketua Pengarah JKOM, Tun Faisal Ismail, tampil mengimbas semula beberapa pencapaian ketika era pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional, khususnya berkaitan usaha menurunkan kos sara hidup rakyat. Dalam satu hantaran di Facebook, Tun Faisal menyatakan harga RON 95 pernah diturunkan kepada RM1.25 seliter dan diesel hanya kepada RM1.43 seliter. Pada April 2020, selain kadar dasar semalaman OPR dikurangkan ke paras terendah 1.75. Itu Tun Faisal kata. Tapi rupa-rupanya apa yang berlaku memalukan beliau sendiri, yang mana menunjukkan kelemahan beliau sendiri dalam menganalisis perkara penting, fakta, bahkan kelemahan beliau dalam mengingat apa yang berlaku pada tahun tersebut. Ini jawapan kepada apa yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin yang kononnya menurunkan harga minyak itu. Tapi rupa-rupanya jauh daripada itu, dia kantoi. Sebelum saya teruskan ulasan ini, izinkan saya untuk berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang mendidik dan mengajar, menjadikan imun badan kita kuat selama-lamanya, kuat daripada yang dulu. Sebab secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, dan apabila imun badan kita mengganas, kita kena penyakit. Penyakit yang pelbagai daripada kecil sampailah besar. Kita tak akan sembuh daripada penyakit itu karena imun badan Anda lemah. Tetapi apabila imun badan kita menjadi kuat, dididik jadi bijaksana, dididik boleh recognize, boleh mengenal pasti mana satu kawan, mana satu lawan dalam tubuh badan kita, maka kita boleh jadi sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita bertindak seperti seorang doktor tentera yang melawan penyakit dari tubuh badan kita, menghapuskan akar penyakit daripada tubuh badan kita. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Ingat, produk ini lulus KKM dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Baik, rupa-rupanya ini rahsia Muhyiddin Yassin pada tahun 2020 yang ramai tak tahu. Tun Faisal menyerang Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dia kata RON 95 pada zaman Perikatan Nasional PN, Muhyiddin Yassin Perdana Menteri pada waktu itu, yang mana menjadi Perdana Menteri kerana ada tembok atap. Dulu hanya RM1.25 seliter. Itu yang berlaku pada tahun 2020, kata Tun Faisal, dirujuk oleh Sam Gaz. Apa yang berlaku? Pertanyaan besar ini muncul. Rosakkah mental dia nih? Rosakkah mental Tun Faisal pada waktu itu? Dia tak tahukah zaman pandemik COVID-19 seluruh dunia menurunkan harga minyak sebab lockdown seluruh dunia. Tahun 2020 Muhyiddin berharga RM1.25 seliter, harga minyak Brent RM84 setong. Itulah perbandingannya. Tahun 2020 harga setong hanya RM84, tapi minyak yang diberikan harganya oleh Muhyiddin 1.25 seliter. Tetapi pada tahun ini, tahun 2025, pada zaman Anwar menjadi Perdana Menteri, harga minyak hanya telah menjadi sangat rendah, menjadi RM1.99 seliter.
Harga minyak global terkini Rp390 satu tong. Nampak bezanya? Nampak bezanya. Zaman Muhyiddin tak perlu tanggung subsidi sebab minyak memang murah. Bezanya, Anwar kekalkan harga rendah dalam keadaan ekonomi global mahal sekarang. Itu lebih mencabar dan bertanggungjawab. Jangan banding waktu krisis dengan waktu pemulihan. Lemah Ketua Penerangan Bersatu ini, kata Syamgaz. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rupa-rupanya hanya sebilangan kecil rakyat setuju turun Anwar. Kali ini dua perkara buruk berlaku. Pertama, berlaku di Kelantan. Kedua, berlaku di Malaysia. Perkara pertama yang mengejutkan kita, beberapa jam sebelum bermula himpunan turun Anwar, rupa-rupanya sudah ada gerakan menolak parti PAS di negeri Kelantan. Apabila sekumpulan remaja di Kota Bahru di bandar tersebut bertindak menurunkan kain rentang yang dipasang di perkarangan Stadium Sultan Muhammad keempat pada pagi tadi. Mereka bertindak demikian oleh kerana tidak berpuas hati dengan pimpinan yang turut serta perhimpunan itu yang tidak menjaga kebajikan masyarakat setempat. Remaja tersebut juga mendakwa bahawa sidang Dewan Undangan Negeri yang berlangsung cuba disingkatkan untuk mengelak soalan-soalan dari 3 orang pembangkang di negeri Kelantan. Perhimpunan tersebut dikatakan adalah perhimpunan yang sia-sia. Sekumpulan remaja tersebut menyeru semua rakyat Malaysia untuk meluangkan masa bersama-sama keluarga dari memperjuangkan perhimpunan tersebut demi kepentingan peribadi dan parti politik mereka sahaja. Belia Kelantan akan terus bersama kepimpinan Perdana Menteri ke-10 yang telah menyalurkan dana 1 bilion ringgit untuk rawatan air Kelantan, ujar salah seorang remaja terbabit. Saudara-saudara sekalian, anak muda Kota Bahru menurunkan kain rentang perhimpunan turun Anwar. Wow, rupa-rupanya berlaku juga pemberontakan di negeri Kelantan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, saya nak perkenalkan dulu pada Anda, ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang mendidik imun badan kita, mendidik dan menguatkan imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita tidak sembuh daripada penyakit yang paling kecil kepada paling besar kerana imun badan kita yang lemah. Kita juga sukar sembuh daripada semua jenis penyakit, mudah dijangkiti penyakit dan mudah kena penyakit dan penyakit tak pula keluar dari badan kerana imun badan kita yang sudah bodoh. Tetapi dengan adanya terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, kuat dan seimbang, kita boleh sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang menentang dan melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita, mengatasi, menghancurkan akar penyakit dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon yang tertera. Ini ialah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran. Dan produk ini ialah halal dan juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia serta lulus Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah saudara-saudara sekalian, itu perkara pertama yang berlaku di saat himpunan Anwar semakin tiba esok. Rupanya belum sampai pun saatnya himpunan itu sudah ada yang mula sedar bahawa himpunan turun Anwar itu bukanlah mementingkan negara tetapi mementingkan beberapa orang pihak saja yang berkepentingan yang cuba untuk mendapatkan pembebasan. Apalah pendapat kamu semua tentang isu itu? Selain daripada itu, kita juga dapat maklumat dalaman menyatakan kononnya beberapa puluh bas sudah pun di-cancel tempahannya, yang membuatkan pengusaha bas marah dan kecewa. Mereka kata netizen yang
mengetahui cerita ini, mereka kata, nah, padan mukalah, siapa suruh pengusaha-pengusaha bas itu berurusan dengan Perikatan Nasional khususnya PAS. Kata mereka, tak serik lagi kah berurusan dengan PAS. Lihat saja apa yang berlaku dengan pencetak Haraka Deli satu ketika dahulu sampailah kini. Ada lagi utang PAS yang belum dibayar sehingga baru-baru ini pemilik kepada pencetakan Haraka satu ketika dahulu yang mana masih lagi belum habis dibayar hutang oleh PAS, menyatakan dia harap para penyokong PAS pakat-pakat kumpul uang 100 ringgit yang mereka tak nak bersekutu untuk bayar hutang PAS kepada pencetak tersebut. Jadi sekarang ini ada maklumat menyatakan lebih daripada 20 bas telah pun dibatalkan tempahannya. Entahlah benar atau tidak, saya pun tidak pasti. Tapi yang pastinya memang ada bas yang telah pun dibatalkan tempahan. Saat-saat akhir, kenapa? Mungkin merugikan karena tiada peserta yang confirm akan ikut. Jadi akhirnya mereka tidak berani untuk menggadaikan duit sendiri. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.